Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Atheism. Sebelum itu, mari saya perkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Ashula Safia, Faiz Nur Jasifa Putri, Nurin Alia Aisyah, Nurin Naziha, Nur Ashikin dan Nur Aisyah. Baiklah, perkara yang akan kami bentangkan yang pertama ialah pengenalan, yang kedua latar belakang, yang ketiga ciri-ciri atheism, yang keempat faktor kemunculan atheism, yang kelima kesan terhadap individu, masyarakat dan negara, yang keenam solusi terhadap atheism dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Menurut Ensiklopedia Dunia, atheism membawa maksud kepercayaan bahawa Tuhan tidak wujud. Kepercayaan bahawa Tuhan tidak wujud ini bertentangan dengan banyak ajaran agama-agama yang besar di dunia pada hari ini. Atheism merupakan satu jemaah daripada pelbagai gejala negatif yang berat yang menimpa. Keadaan ini amat membimbangkan, terutamanya bagi umat Islam yang tidak memiliki asas keilmuan akidah yang kukuh. Justru itu, marilah kita pergi dengan lebih lanjut mengenai latar belakang, ciri-ciri, faktor, kesan serta solusi bagi fahaman atheism yang sedang berluasa pada masa kini. Atheist atau atheist merupakan istilah yang berasal dari Yunani iaitu ethos yang membawa maksud tiada Tuhan. Istilah ini seringkali wujud dalam perdebatan antara penganut Kristian dengan pengikut Yunani. Pemikiran atheism bermula dari zaman Renaissance iaitu zaman perkembangan tamadun barat sekitar abad ke-14 hingga ke-16 Masihi, di mana masyarakat dapat menyaksikan kebangkitan yang perlahan terhadap pemikiran atheism. Situasi ini berpunca daripada penyalahgunaan kuasa oleh pihak gereja yang menyuruh masyarakat barat tunduk dan menjadi orang suruhan gereja. Kesannya, masyarakat barat terpaksa mencari jalan untuk membebaskan diri daripada ditindas, seperti bersikap materialistik iaitu meletakkan fokus hidup kepada kemajuan, kemewahan, kebendaan dan kewangan semata-mata. Menjelang zaman pembangunan tamadun barat, turut munculnya zaman kemunduran orang Islam di mana penganut agama Islam menjadi semakin lemah. Maka masyarakat barat mengambil kesempatan itu dengan memonopoli peradaban dunia termasuk agama Islam dengan menyebarkan ideologi mereka yang mengetengahkan unsur atheism ke seantero dunia. Antara tokoh-tokoh terawal ialah Ludwig Andreas Feuerbach dan Baron Dolbach. Terdapat juga tokoh lain yang menyumbang kepada pemikiran atheism dari segi karya penulisan. Contohnya, Percy Shelley dengan karyanya The Necessity of Atheism dan Baron Dolbach dengan bukunya The System of Nature yang menceritakan tentang ideologi Dolbach yang mengkritik agama dan menolak kewujudan Tuhan. Ciri-ciri atheism. Ciri yang pertama, tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Golongan ini menentang atau menolak tentang kewujudan Tuhan atau semua perkara yang bersifat ketuhanan. Ini kerana bagi mereka, kewujudan Tuhan ini tak dapat dilihat melalui panca indera atau kaedah saintifik. Jadi, bagi mereka tidak logik untuk menyembah Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan juga tiada kajian yang boleh membuktikan mengenai kewujudan Tuhan. Perkara ini sudah jelas bagi mereka bahawa Tuhan itu tidak wujud dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan adalah kepercayaan yang palsu. Ciri yang kedua berpegang kepada logik semata-mata. Golongan ini tidak percaya dengan perkara yang tidak dapat dilihat, dibuktikan atau difikir secara logik. Misalnya kewujudan Tuhan, syurga, neraka, pahala dan dosa atau segala hal gaib. Misalnya, adakala logik jika seseorang ingin membeli sebuah rumah, tetapi rumah itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Justru, dengan situasi inilah mereka mengaitkan dengan perkara yang tak dapat dilihat melalui panca indera manusia adalah perkara yang tidak wujud. Ciri seterusnya adalah tidak mengikuti ajaran atau kitab suci yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Golongan atheism ini berpandangan bahawa ajaran atau kitab suci tidak relevan dengan kehidupan moden. Malahan, mereka tidak bersetuju dengan suruhan atau ajaran yang terkandung di dalamnya kerana bagi mereka mempunyai agama ini seperti mengongkong diri mereka dari bebas melakukan apa sahaja mengikut kemahuan mereka tanpa batasan. Ciri yang terakhir adalah berprinsipkan saintism. Saintism ini berpandangan bahawa semua fenomena alam dapat dibuktikan dengan sains, bukan dengan kuasa Tuhan.
Jadi golongan atheism ini menjadikan sains merupakan cara pandang dunia yang pertama hingga menafikan cara pandang yang lain. Bagi mereka, hanya sains sahaja dapat memberi ilmu pengetahuan yang lengkap dan dapat diaplikasikan dalam dunia realiti. Seterusnya, faktor kemunculan atheism. Yang pertama, pengaruh media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial memainkan peranan yang sangat penting untuk penyebaran maklumat-maklumat sama ada berunsurkan negatif maupun positif. Media dijadikan sebagai ejen yang paling berpengaruh untuk menyebarkan ideologi, ilmu pengetahuan, budaya serta perniagaan. Maklumat yang didapati melalui media sosial ini adalah terlalu pantas dan aktif di mana ia memudahkan seseorang yang memilikinya akan mendapat maklumat dan sebagainya. Namun, media elektronik ini mampu menyebarkan maklumat palsu seperti pemikiran atheism yang seringkali dilakukan secara meluas oleh golongan-golongan atheism itu sendiri di laman media sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua, perkembangan sains dan teknologi. Waktu kemuncak penerimaan fahaman atheism ini adalah pada zaman revolusi industri sains dan teknologi iaitu revolusi Perancis. Kemajuan dalam teknologi dan pengetahuan dalam bidang sains ini bertujuan untuk mengembangkan pencarian ilmu, namun tanpa disedari ia telah menyebabkan seseorang meletakkan segala kepercayaan mereka terhadap sains dan teknologi sehingga berpaling tadah dari satu entiti gaib iaitu Tuhan ketika mereka ditimpa kesusahan. Perkembangan ilmu sains juga membolehkan manusia mengetahui kebanyakan misteri alam semesta yang dahulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Selain itu, dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan untuk menghadapi waktu genting dalam hidup mereka. Yang ketiga, kurangnya didikan agama. Setiap ibu bapa sewajarnya memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak sejak dari kecil. Hal ini kerana tanpa bimbingan dan penghayatan agama yang baik, pegangan akidah seseorang akan menjadi lemah dan terpesong. Dengan itu, mereka mudah terpengaruh dengan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam apabila keteguhannya terhadap keagungan agama Islam semakin berkurang. Selain itu, penyebaran melalui sastra juga boleh menyebabkan munculnya fahaman atheism. Buku-buku terbitan sastra yang menyokong pemikiran atheism serta membawa mesej anti-Tuhan boleh menyebabkan sesiapa sahaja yang membacanya merasakan bahawa mesej yang dibawa itu adalah benar. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, terdapat seorang penuntut tingkatan 6 yang telah menyerang Islam sebagai agama yang sudah lapuk dan ketinggalan zaman sejurus setelah membaca buku novel yang bertajuk Atheist. Dengan itu jelaslah bahawa buku-buku sastra yang disebarkan mampu menyebabkan fahaman atheism itu berleluasa. Yang kelima, morality. Golongan atheism menganggap bahawa prinsip moral tidak perlu wujud dalam diri mereka. Hal ini kerana pada pemahaman masyarakat kita, mereka tidak seharusnya merasa takut terhadap hukuman neraka apabila melakukan kejahatan. Begitu juga sekiranya melakukan kebaikan untuk mengharapkan ganjaran baik di syurga nanti. Mereka percaya bahawa kebolehan manusia untuk melakukan sesuatu perkara baik atau buruk tidak memerlukan kewujudan Tuhan maupun syaitan sebelum melakukannya, kerana perasaan itu lahir daripada hati serta tidak melakukan sebarang sokongan daripada mana-mana sumber. Yang terakhir, fahaman sosial terlalu progresif. Progresif bermaksud menuju ke arah pembaikan atau kemajuan. Hal ini amat bertentangan dengan fahaman yang mereka bawa, di mana fahaman ini menganggap bahawa adat dan norma dalam masyarakat merupakan suatu perkara yang boleh berubah seiring dengan peredaran masa. Masyarakat kita akan menyanjung nilai pembaharuan serta mengkeji nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa agama merupakan satu pemboleh ubah yang tidak tetap dalam masyarakat dunia. Dengan itu, orang yang kuat berpegang kepada ajaran agama akan dianggap sebagai konservatif, iaitu golongan yang jumud dalam kalangan masyarakat kini. Seterusnya, kesan-kesan atheism. Kesan atheism terbahagi kepada 3, iaitu terhadap individu, terhadap masyarakat dan juga terhadap negara. Pertama sekali, terhadap individu.
Apabila atheism dikaitkan dengan suatu fahaman iaitu menolak semua kewujudan Tuhan, perkara ini akan memberi kesan buruk terhadap setiap individu yang mengamalkan fahaman tersebut. Antaranya ialah segelintir individu akan mempunyai corak pemikiran yang bersifat liberalisme. Golongan ini akan menerima segala fahaman dan tidak mempunyai pendirian yang tetap. Mereka hanya mengamalkannya untuk kepentingan diri mereka sahaja. Maka dengan itu, fahaman ini akan memberi kesan buruk seperti mengamalkan ajaran yang salah dan melanggar undang-undang negara Malaysia. Yang kedua, keruntuhan akhlak dan moral. Hal ini kerana kelompok yang tidak mempunyai agama ini meminta hak untuk hidup berpandukan nafsu songsang. Seperti yang kita sedia maklum, setiap agama yang wujud di negara Malaysia ini melarang keras untuk mempunyai hubungan sejenis, tidak kira sama ada agama Islam, Hindu, Buddha atau Kristian. Contohnya, golongan ini telah menubuhkan laman Facebook yang bernama Support Malaysian LGBT Plus Community. Golongan yang dimasukkan ini adalah golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Yang ketiga, tiada panduan hidup dan mudah cenderung kepada kejahatan. Hal ini boleh menyebabkan semua etnik di Malaysia akan berpecah belah. Seperti mana yang kita tahu, setiap agama mempunyai kitab kepercayaan dan rujukan mereka sendiri dengan tujuan bagi menguatkan iman mereka. Sebagai contoh, agama Kristian menggunakan Alkitab, agama Islam berpandukan sumber Al-Quran, agama Hindu menggunakan Veda dan agama Buddha menggunakan Tripitaka sebagai panduan hidup mereka. Walau bagaimanapun, golongan ateis tidak mempunyai sebarang bahan bacaan yang boleh digunakan sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Sejurus itu, mereka boleh membuat keputusan sesuka hati sahaja walaupun ia adalah perbuatan yang tidak baik. Sebilangan ateis ada berkata bahawa mempunyai moral dan panduan agama adalah menunjukkan kelemahan pada diri mereka sendiri. Pemikiran ateism juga telah memberikan impak negatif kepada peringkat masyarakat. Hal ini disebabkan fahaman ini akan mempengaruhi tingkah laku dan sikap ahli masyarakat yang lain. Sebagai contoh, masyarakat yang mengamalkan ateism ini telah menyokong aliran LGBT. Oleh itu, kepercayaan seperti ini akan memberi pengaruh negatif dan ketidakselesaan kepada anggota masyarakat yang lain. Hal ini akan mewujudkan keadaan masyarakat yang tidak harmoni dan perpaduan antara kaum juga akan terjejas. Yang kedua, menurut pakar rujuk perlembagaan Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata bahawa fahaman ateism ini boleh menyebabkan ketidaksefahaman di kalangan penduduk yang hidup berbilang kaum. Menurut beliau, apabila wujudnya satu pemikiran yang tidak memiliki Tuhan itu disebarkan, sekaligus boleh menjejaskan hubungan antara orang Islam dengan orang yang tiada agama. Hal ini disebabkan wujudnya perbezaan fahaman di antara masyarakat seperti komunisme di mana ia menolak prinsip ketuhanan. Yang ketiga, menurut pendapat Siti Mariah, beliau mengulas bahawa kebanyakan penganut agama etis khususnya di Malaysia ini merupakan golongan remaja dan berbangsa Melayu. Masyarakat berpendapat bahawa dengan kehadiran penganut etis ini akan menggusarkan penduduk setempat. Misalnya, mereka telah menimbulkan kekecohan melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter menggunakan alat komunikasi yang sebercanggih pada masa kini. Pergaduhan antara kaum dan agama yang lain boleh terjadi hasil daripada pemalsuan dan putarbelit ideologi. Hal ini akan mengakibatkan sesebuah kaum itu mengkritik dan menghina agama yang lain. Mereka dengan sengaja ingin membuat kekacauan kepada seluruh masyarakat atas dasar keseronokan mereka semata-mata. Oleh itu, fahaman ateism ini amat berbahaya kepada penduduk setempat jika ia semakin menular dan dikuasai oleh penganut ateis, lebih-lebih lagi melalui media-media sosial. Kesan buruk fahaman ateism juga boleh dilihat dalam konteks negara. Setiap negara mempunyai prinsip dan pegangan mereka tersendiri yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Fahaman ateism ini boleh mencemarkan prinsip rukun negara kita Malaysia iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dr. Syamrah Hayu berpendapat bahawa pandangan ini tidak selari dengan rukun negara kerana di falsafah negara kita sedia maklum bahawa kita perlu menghormati pandangan agama lain tetapi tidak boleh melupakan Tuhan. Oleh itu, beliau menegaskan bahawa fahaman ateism ini secara tidak langsung melanggar sistem undang-undang negara kerana ateism adalah doktrin yang tidak berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Ashraf Rajili Dusuki juga menegaskan bahawa pengikut ateism ini boleh didakwa
di bawah Akta Hasutan kerana menurut beliau, fahaman ini telah menyangkal agama di Malaysia. Yang kedua, sekiranya golongan etis tidak mempunyai semangat perpaduan dalam komuniti, negara akan mundur akibat daripada kesangsian mereka kepada manusia yang berpegang pada agama. Golongan etis akan meninggi diri kerana mereka berpendapat bahawa pemikiran etism adalah jalan yang lurus dan benar. Contohnya, ajaran etis yang diketuai oleh Richard Dawkins mengajar pengikut-pengikutnya untuk menghina agama Islam dan Kristian seolah-olah mereka yang paling dominan. Perkara ini boleh menimbulkan permusuhan dalam kalangan masyarakat yang ingin mempertahankan kebaikan agama masing-masing. Negara menjadi tidak aman sekiranya rakyat maupun pemimpin itu sendiri mempunyai pemikiran seperti demikian dan tidak mempunyai sebarang agama. Hal ini akan menukarkan pemimpin untuk membuat apa-apa keputusan disebabkan percanggahan pendapat dengan rakyatnya sekaligus menyulitkan suatu keadaan. Solusi terhadap etisme. Pertama, kepekaan masyarakat setempat. Masyarakat haruslah saling bertegur sapa dan mengenal pasti kepercayaan dan agama seseorang. Dengan ini, penyatuan masyarakat dapat dilakukan melalui tingkah laku yang sopan dan sikap mengambil berat antara satu sama lain. Sekaligus dapat membendung ideologi etisme daripada menular ke seluruh rakyat Malaysia. Selain itu, masyarakat boleh juga mengadakan demonstrasi beramai-ramai di tempat yang terbuka. Kedua, peranan ulama. Para ulama haruslah menyalurkan ilmu agama menggunakan aplikasi-aplikasi terkini seperti TikTok, Instagram dan YouTube mengikut peredaran zaman. Selain itu, para ulama perlulah mempersiapkan diri dengan ilmu sains dan agama demi mematahkan hujah-hujah puak etisme yang bijak berkias dalam berkata-kata dalam media sosial dewasa ini. Ketiga, pengawalan iklan dan informasi di media sosial. SKMM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlulah membuat kawalan yang ketat serta menapi segala maklumat yang palsu dan aneh agar tidak menarik para remaja mempercayai etisme. Keempat, penguatkuasaan undang-undang. Bagi mencegah kejadian jangka panjang, pelaksanaan dialog, perbincangan atau bicara dari hati ke hati perlulah dilaksanakan secara hikmah dan bijaksana bagi mempengaruhi pemikiran bebas seseorang selain daripada pemenjaraan fizikal semata-mata. Kelima, memperbanyakkan pusat pemulihan akhlak dan akidah. Kerajaan haruslah memperuntukkan dana dan memperluaskan pusat akidah yang sedia ada agar dapat mendidik anak-anak yang terlibat dengan etisme sejak kecil lagi. Anak-anak ini kebiasaannya ditangkap mengikuti ibu bapa mempercayai ajaran etisme pada waktu kecil. Oleh itu, mereka dapat dibendung sejak awal lagi untuk menjauhi ajaran ini. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kesimpulannya, atheism ini adalah fahaman yang bercanggah dengan agama dan tidak sesuai untuk dipraktikkan. Hal ini adalah kerana fitrah kehidupan kita sebagai manusia tidak akan dapat lari dari perlunya pergantungan hidup daripada satu kuasa yang agung, agar kehidupan kita akan sentiasa dapat diuruskan dengan baik dan teratur. Oleh itu, penggunaan akal yang rasional haruslah difahamkan secara jelas dan percayalah kepada adanya Tuhan yang Maha Kuasa, kerana dialah yang mengatur segalanya di atas muka bumi ini. Sekian sahaja daripada kami kumpulan 3. Terima kasih.